Saya nak mulakan dengan bahagian pertama, iaitu kita tengok sedikit definisi lah. Definisi. Baik. Istilah duplication ni dia ada dalam semua MLM, dalam network marketing. Memang dia ada istilah duplication. Hari ini kita nak fokus penggunaan istilah ini dalam network marketing. Kenapa? Kerana dalam network marketing, duplication ini adalah kunci kepada pengembangan rangkaian. Dan dalam Atomy, dia adalah langkah ke-8 dalam 8 Steps to Success. Tadi Umi dah cerita sikit langkah kita, langkah-langkah untuk berjaya seperti yang selalu disebutkan di dalam ODS, OSA, ada juga perkongsian secara informal kan. Pertama, kita kena bina impian. Langkah pertama, kita kena bina impian. Yang kedua, keazaman. Bentuk keazaman. Yang ketiga, sediakan senarai nama. Yang keempat, buat jemputan. Yang kelima, berkongsi tentang bisnes. Yang keenam, buat tindakan follow up dan follow through. Seterusnya, kaunseling dan mendengar. Dan akhirnya adalah duplikasi. Baik, mengapa? Mengapa duplikasi ini penting di dalam network marketing? Kerana di dalam direct selling business, syarikat tidak membuat pemasaran secara terbuka. Dia tidak allocate kos untuk pemasaran. Akan tetapi, kos untuk pemasaran produk itu, mereka menjual barang, tetapi pemasaran diletakkan ke atas bahu kita ahli-ahli secara word of mouth ataupun mulut ke mulut. Jadi syarikat membuat untung dengan bertambahnya konsumer yang membeli produk. Bertambahnya konsumer itu kerana berlakunya duplikasi. Sebab consumer create consumer. Consumer bentuk consumer yang baru dan akhirnya membentuk satu rangkaian consumer. Okey. Atomy adalah consumption business, bisnes kepenggunaan, bisnes consumerism. Dia bukan membership business. Atomy tidak membuat untung dengan bertambahnya ahli. Kerana pendaftaran adalah percuma. Siapa pun boleh daftar ahli. Kita jumpa orang tengah jalan pun kita boleh daftarkan dia sebagai ahli kalau dia nak. Akan tetapi Atomy membuat untung dengan terjualnya produk-produk. Jadi tidak tiada ertinya berjuta-juta ahli kita kerana kalau mereka tidak membeli. Okay. Alright. Apa sebenarnya duplikasi ini dari sudut istilahnya? Kalau kita rujuk kamus, dia masih lagi bermakna salin, imitate, replicate, tiru, and copy kan. Tetapi dari segi maknanya, saya nak sebut dari segi analogi lah, mudah untuk kita faham. Contohnya ada jam ini. Contohnya jam ni. Bagaimana kita nak duplicate sebuah jam ini? Kalau kita nak copy, nak dapatkan satu lagi jam ini, kita perlukan dia punya acuan. Okay. Dia punya sistem, dia punya alat-alat dekat dalam supaya exactly yang kita salin nanti, yang kita copy nanti akan keluar jam ini. Seperti mana bulat-bulat seperti ini. Akan tetapi kalau kita nak duplicate, kita jadikan dia objek ini sebagai rujukan, kita akan bentuk acuan yang baru, alat-alat yang baru dan akhirnya dia terkeluar jam juga. Akan tetapi tidak sebiji seperti ini. Okey. Itu yang contoh yang pertama. Yang kedua ini adalah tulisan. Tulisan dekat dalam kertas ini. Ini mudah nak faham sebab kita guna fotokopi. Kalau kita nak copy tulisan ini senang saja. Kita pergi photostat. Kita photostat, kita akan dapat exactly the same. Apa yang ada tulisan yang sama. Akan tetapi bagaimana kalau kita nak duplicate tulisan ini? Dengan cara kita tiru. Kita tiru word by word tulisan ini dan akhirnya kita dapat keluarkan satu helai yang mempunyai tulisan yang sama akan tetapi dia berbeza sebab kita tiru dia. Okey, itu contoh yang kedua. Boleh faham setakat ni Okey. Tuan-tuan pernah dengar tak kalau saya duduk di Gerik tu, kita biasa dengan barang-barang tiruan dari Thailand. Kalau dulu masa kecil-kecil budak-budak baru nak up tak tahulah ada satu perkakas elektronik dipanggil Walkman. Walkman tu dia kecil je, kita letak kaset, kita boleh letak earphone dan kita boleh dengar lagu. Dan dulu famous Aiwa, pernah dengar tak Aiwa? Akan tetapi kalau anda nak dapat Walkman yang murah, anda boleh pergi ke Gerik ataupun ke Sepadan.
kita boleh dapatkan satu Walkman yang cantik, bentuknya sama macam Aiwa tapi jenama dia Daiwa. Nama dia Daiwa. Tapi bila kita dengar, dia tak sama bass je. Saya ni orang yang audiophile, saya sangat particular dengan bunyi. Kita tak sama bunyi dia sebab dia bukan original. Kan? Jadi orang Thailand, orang China ni, China ni, ya. Kan? Haji Rami kata kalau biasa dengan Walkman sah dah tua. Betul. Kalau budak-budak baru nak up tak tahu Walkman tu apa kan. Dia guna teknik reverse engineer sebab dia tahu ada equipment nama ni, dia pergi ke sana dekat negara dia, dia reverse engineer, dia buat balik dengan dia gunakan alat-alat dia, perkakasan dia, board dia. Dan akhirnya lahirlah Walkman itu. Dan ini adalah permulaan kepada terciptanya alat di Thailand, di China. Kalau tuan-tuan pernah dengar, ada di US ada teknologi Cisco. Saya network engineer dulu, saya biasa dengan Cisco teknologi. Kemudian China tiba-tiba dia keluarkan satu produk yang lebih kurang sama, nama Huawei. Huawei. Dan orang yang biasa guna Cisco, dia boleh operate produk Huawei ni. Sehinggalah ada isu yang ada patent isu lah, menyebabkan ada sambal menyaman antara kedua-dua pihak. Tapi akhirnya sekarang Huawei dia sangat maju dan teknologi yang mereka gunakan dalam produk Huawei banyak digunakan di Malaysia. Dia sangat advance lah, sangat advance. Jadi orang bermula dengan reverse engineer the produk dan akhirnya dia kembangkan produk itu menjadi produk mereka sendiri. Alright. Sekarang kita jelas bahawa dalam konteks sebuah objek, untuk kita duplicate sebuah objek, kita membina semula objek itu daripada scratch dan akhirnya membentuk satu barang yang sama tetapi tidak serupa. Okey, di dalam network marketing, kita kembali kepada 8 step to success tadi. Bina impian, bina keazaman, sediakan senarai nama. Dia semua adalah kata kerja. Dia adalah actions, tindakan. Jadi apa yang kita nak duplicate sebenarnya? Kita nak duplicate orang yang membuat tindakan atau kita nak tindakan dia. Jadi duplication in network marketing, kita bukan tiru orang. Kita tiru tindakan dia. Dan apabila kita tiru tindakan dia, dia tidak akan menyerupai tindakan yang dibuat oleh orang tadi. Dia menyerupai tindakan yang kita buatlah. Sebab kita membuat dengan cara kita, dengan keupayaan kita, dengan kaedah kita sendiri. Tetapi matlamat dia sama. Tindakan itu untuk menghasilkan suatu natijah. Akan tetapi cara yang kita buat tak sama. Jadi duplikasi di dalam network marketing ialah kita tiru tindakan seseorang. Tiru tindakan seseorang tetapi tidak menyerupai apa yang dia buat. Okey, dalam Atomy, Pak Anggil ada sebut. Tuan-tuan boleh dengar ucapan Pak Anggil dalam video-video Pak Anggil yang disebut tentang 8 step to success, dan juga beberapa leader lah yang menceritakan tentang 8 step to success. Apabila menyentuh soal duplikasi, mereka akan sebut tentang analogi sebuah pokok. Kita nak sebuah pokok. Kalau kita copy pokok itu, kita akan buat dalam bentuk plastik. Plastik kita buatlah daun dia, batang dia kan. Dan dapat sebuah pokok yang menyerupai, exactly sama. Tetapi sebenarnya dia bukan sama, dia copy. Akan tetapi kalau kita nak duplicate sebuah pokok, dia bermula dengan tindakan dapatkan biji benih daripada pokok itu sendiri. Kemudian ditanam, dibaja, disiram, dijaga, akhirnya di pokok itu membesar, menjadi sebuah pokok, tetapi dia tidak sama. Ni dahannya lain, ini dahannya lain, tetapi dia adalah daripada asas yang sama, iaitu biji benih tadi. Okey, boleh? Saya nak stop dulu part definisi ni. Kalau ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa yang tidak jelas. Okey. Biasa kan kita tengok apa orang kata simbol-simbol, orang panggil simbol-simbol kejayaan, simbol-simbol kekayaan kan. Biasa orang tengok orang tu berjaya dari segi fizikalnya, orang tengok seorang leader yang ada kereta besar, pergi melancong ke mana-mana. Lepas tu tengok makan kat tempat-tempat yang mewah-mewah. Antara perkara-perkara yang biasanya
mereka menikmati dia orang punya kejayaan, okey. Tetapi action untuk sampai ke situ mereka kongsi juga, tapi kebanyakan orang boleh juga menjalankan yang orang kata maksud yang bukan duplikasi tadi. Boleh je sebenarnya orang nak copy kan, sebab kereta besar boleh disewa kan, baju mahal pun boleh disewa kan, kita pergi ke mana-mana pun boleh menggunakan wang ringgit untuk sewa yang nak menunjukkan kita sama dengan orang successful people tersebut. Kita bukan sembang perkara ni memang berlaku pun. Memang berlaku pun. Orang menunjukkan mereka seorang yang berjaya, ada orang yang betul-betul berjaya dan boleh diduplicate tindakan dia, dan orang lain boleh capai perkara yang sama. Tapi ada juga orang boleh copy kan, sewa je baju, sewa je kereta bergambar. Itu maksud dia yang sebenarnya sangat tak digalakkan. Dr. Pak Hangil sendiri pun sebut kan, bukan begitu yang kita nak sebenarnya kan. Tidaklah sebenarnya simbol kejayaan tu memang boleh kita copy, tapi sebenarnya apa maksud duplikasi yang sebenar adalah kita nak tiru tindakan itu. Semua orang buat perkara yang sama, macam pokok tadi, dari cara-cara pemilihan benih kan, tengok tanah macam mana yang sesuai dengan benih tersebut, cara tanam, cara dia tanam, dan siram sampai dia membesar, rendang dan juga berbuah. Dalam akademi kat mana dia selitkan semua itu yang boleh berlaku tu, diselitkan dalam kita punya sistem kejayaan, success system. Sebab tu bukan cakap-cakap, masuk kelas ni bukan cakap-cakap, hadir ke ODS bukan cakap-cakap, hadir kita ke one day seminar, hadir kita ke master class yang akademi sediakan, bukan cakap-cakap. Sebenarnya akademi sedang sediakan kita satu proses kejayaan, satu proses kejayaan yang mana mula-mula memang kita nak guna barang je lah sebab kita ada masalah, betul tak? Kita ada masalah, mungkin masalah kulit, kita mungkin anak kita ada masalah eczema dan sebagainya kan. Mula-mula memang kita nak guna barang je, tetapi bagaimana betul-betul akademi ni ikhlas, jujur nak tanamkan bahawa akademi ni dia punya memang dia design sukses untuk kita. Kita boleh berjaya. Jadi mulanya dengan penggunaan produk, okay, memang the essence dia adalah penggunaan produk, kemudian follow dengan proses-proses seterusnya yang di-guide. Yang di-guide, betul ke ayat Umi ni? Yang dia apa ya Tuan KN? Yang dipimpin masuk dalam sukses sistem akademi yang tidak berhenti sampai hari inilah. Okay, mungkin Tuan KN boleh sambung. Niru tindakan bukan orangnya. Saya nak bagi contoh lah. Contoh ni mudah supaya kita nak faham. Kalau seorang itu dia influencer, dia terlibat dengan network marketing business. Untuk kembangkan rangkaian, kita tak perlu menjadi seorang influencer untuk duplikasi dia. Kita cuma duplikasi tindakan dia. Jadi kita tak perlukan follower dan sebagainya untuk duplikasi cara dia. Kita duplikasikan tindakan dia dengan cara kita. Contoh yang kedua, seorang speaker macam Umi kan. Seorang yang kalau pegang mic baru dia naik share dia kan. Dengan nada tinggi, boleh menaikkan semangat orang. Dia ada cara seorang speaker lah untuk mengembangkan rangkaian, bercakap tentang bisnes. Tetapi kita bukan speaker, kita guna cara kita, guna monoton dan sebagainya, cara kita yang tak perlukan banyak bercakap untuk kembangkan bisnes. Tapi konteks dia Pak Hangil kata bisnes. Pak Hangil kata itu bonus saja. Siapa kita macam Tuan KN IR, engineer, okey, buat kita tak boleh nak copy dia kan, tak boleh nak copy dia, kena jadi IR juga, baru boleh berjaya dalam akademi. Tak, Pak Hangil kata itu hanya bonus. Okey, sekiranya anda pandai bercakap, menguasai public speaking, seperti mana contoh-contoh yang kita boleh sebutkan nama-nama kan, tapi Pak Hangil tetap mengatakan itu bonus saja. Jadi macam kita rasa macam bonus saja, maknanya orang macam saya boleh berjaya juga kan. Sebab satu sistem kejayaan menakjubkan, betul tak Tuan KN? Memang didesain untuk orang yang tak adalah pandai sangat bercakap sebab orang kata key sukses dia tu ada pada yang akademi dah uruskan, produknya berkualiti, hak pemasaran yang tuan-tuan dan puan-puan kita dah ada, sedar tak sedar ni kan, kita dah ada dekat 100 buah negara
Hampir-hampir disebabkan kita punya global membership boleh ada kan. Sebab kalau kita sebut Atomy UK, bukan UK saja. Atomy UK dia ada banyak negara-negara, pecahan-pecahan negara lain yang ada kan. Satu lagi contoh Umi, yang selalu kita dengar. Kadang-kadang kita nak bercakap tentang produk kesihatan. Kita mendengar seorang doktor membuat perkongsian tentang produk kesihatan. Sudah pasti kita tak akan dapat menyaingi kelebihan dia sebagai seorang doktor dalam berkongsi mengenai produk dan bisnes. Akan tetapi kita gunakan cara kita sebagai yang bukan doktor. Consumer, sebagai consumer. Sebagai consumer. Jadi caranya kita tetap berkongsi, tetapi tindakan itu, membuat tindakan itu akan tetapi tidak menyerupai dia. Jadi kita tidak boleh jadikan alasan oleh kerana aku bukan doktor, aku bukan seorang speaker, aku bukan seorang influencer, kita tak mampu nak kembangkan rangkaian. Itu bukan duplikasi yang sebenarnya. Okay? Alright. Saya nak teruskan part yang kedua. Part yang kedua ialah, kita tahu tadi kita sudah jelas bahawa duplikasi ini adalah tentang meniru tindakan, bukan susuk tubuh. Jadi persoalannya ialah siapa atau siapakah role model yang kita nak duplicate tindakan dia. Okay? Siapa? Sudah pasti tindakan orang-orang yang telah berjaya. Betul tak? Make sense tak? Betul lah. Kan? Baik, siapakah yang menentukan siapakah yang kita nak duplicate untuk berjaya? Adakah kita yang tentukan siapa yang telah berjaya untuk kita duplicate? Soalan ini tricky. Sebab dalam network marketing ni, saya dah setahun dalam network marketing ni, saya nampak ada macam-macam mazhab. Kan? Ada yang kata pergi sini dengan cara macam ini, pergi sini dengan cara begini. Jadi orang ini pula kata cara orang ni tak betul. Orang ni kata cara ni orang ni tak betul. Jadi mana satu yang betul? Caranya mudah ialah siapa saja yang kita nak ikut, tindakan manakah yang kita nak ikut, kita kena tengok result. Hasil dia, adakah tindakan-tindakan mereka itu orang-orang yang mereka sudah berjaya, sudah proven ada result, sudah terbukti ada keberkesanan daripada tindakan yang mereka lakukan. Okey, dalam hal ini Atomy dia sediakan, Atomy ini satu yang unik ialah dia sediakan success system. Dia sediakan kita sebagai Umi katakan tadi sebagai panduan supaya kita tak terkapai-kapai. Bagaimana nak berjaya sebenarnya? Jadi kita ada success system dan Atomy pun ada culture of sharing di mana semua leader termasuk kami terpaksa buat sharing sebab ini adalah culture. Suka atau tidak, kita pikul culture ini, kita kena buat sharing. Sama ada di UADS, hari ini pun kami buat sharing kepada semua, tak kira beranda rakan kami atau tidak, kerana kami memikul tanggungjawab culture of sharing ini. Jadi, Atomy sediakan platform ini di mana di dalam platform Atomy dia bagi semua leader yang telah proven ada hasil, yang telah mencapai ASM, yang telah mencapai SM, yang mencapai ASM, yang dah mencapai mastership yang lebih tinggi, membuat perkongsian bagaimana mereka berjaya. Banyak sesi how to be sales master, road to success, why Atomy. Sama. Sebenarnya intipati yang mereka, tindakan yang mereka buat itu adalah benda yang sama, step to success ini, tetapi caranya berbeza. Jadi setiap leader mempunyai cara yang berbeza-beza, yang mana Atomy suruh semua leader ini buat perkongsian supaya kita yang belum ada kejayaan untuk pilih yang mana, pick and choose, yang mana sesuai dengan diri kita. Okay, right? Sebab tu di online one day seminar, tuan-tuan dan puan-puan kena jihad sikit. Okay, ajak rakan-rakan kita, rangkaian kita masuk Success Academy, online Success Academy, sebab di sana pelbagai latar belakang leader yang present tau. Bukan semua engineer macam Tuan KN, bukan semua speaker macam Umi. Ada yang penuri getah, ada ibu suri rumah, ada suri rumah yang sangat susah kan, ada yang dah ditinggalkan oleh suami dan macam-macam latar belakang. Punyalah kita punya founder ni nak menunjukkan kejayaan ini tidak bergantung kepada siapakah awak kan, tapi dia sediakan satu benda yang you boleh ikut. Siapa pun kita, bila you follow success system kita ni, you boleh berjaya insya-Allah. Sekarang tapi agak sedih jugalah, agak sedih sebab lately kebelakangan ini kehadiran ke-ODS OSA ni terutamanya dalam sesi bahasa Melayu merosot.
semakin surut. Semakin surut. Jadi apabila kita tidak meletakkan diri kita dalam proses ini, bagaimana kita nak berjaya? Ini adalah satu proses untuk anda duplicate, untuk kita ambil tindakan-tindakan yang sangat efektif untuk kembangkan rangkaian kita. Jadi inilah yang Umi kan sebut tadi, kita kena luangkan sedikit masa, korbankanlah masa bersama keluarga, sejam, 2 jam, sejam lebih, seminggu sekali, sebulan sekali. Sebulan sekali. ODS pun seminggu sekali, itu pun dapat ikut bahasa. Hadirlah program-program sebegini. Kami di Leaders Club, suatu ketika kita pernah minta Atomy lewatkan sedikit daripada pukul 7.45 8.45 supaya dengan alasan orang Melayu ni mungkin makan, waktu makan dia, waktu solat maghrib dia, nak isyak dulu. Kita pun buatlah. Mula naik juga kehadirannya, kemudian merosot kembali dan akhirnya Atomy kata mereka terpaksa pindahkan balik masa kepada 7.45. Jadi saya menyuruh hari ini sebagai Leaders Club, kami menyuruh tuan-tuan dan puan-puan luangkan masa untuk berada di dalam proses ini, kerana ini adalah salah satu daripada keistimewaan Atomy yang Atomy buat untuk melarikan dia, untuk membezakan dia dengan network marketing yang sebelum ini menjadi stigma kepada kita. Bolehlah orang atas dah berjaya, kita buat ni mengayakan orang atas. Sekarang orang atas bertanggungjawab untuk bimbing anda. Ini adalah proses yang Atomy tetapkan. Mungkin ada tuan-tuan dan perempuan yang tidak pernah terlibat dengan mana-mana network marketing lain kan. Tapi kita alami benda ni dan kita sebut bahawa kelas-kelas tertentu kita kena bayar kan. Apa-apa pun lah kelas lain ada ranking dia, kita kena bayar. Tapi dalam Atomy kita boleh dapat ilmu yang sebenarnya bawa kita kepada kejayaan secara percuma. Kan, sebenarnya kalau kita jemput secara personal pun rasa lah kan, jemput secara personal speaker-speaker daripada leader-leader Atomy, keluar daripada success system Atomy, mungkin kita kena bayar kan. Tapi mereka ni buat perkongsian pun secara percuma sebenarnya di online Success Academy tu, supaya anda semua boleh ikut, anda semua, kita semualah sebenarnya boleh faham. Dan memang kita perasan kita dah ada 1 ataupun 2, 3 lapisan leader-leader kita. Anda tengok sendirilah, leader-leader ni memang suka, bila saya sebut leader tu termasuklah anda, termasuklah anda yang 79 orang ni, sebab kalau tak hadir hari ni, bayangkan 79 orang ni pikul amanah, ODS next, ODS bawa 10 orang. Kita dah ada 790 orang tau. Itu the power of super synergy of united heart. Tak perlu bawa 100 orang, setiap orang bawa 10, kita dah ada 790 orang yang akan hadir ODS atau OSA yang akan datang. Cuma kita nak katanya, benda yang kita buat, Umi sambil-sambil tengok ni sebab phone Umi dekat bawah, sambil-sambil tengok dekat Facebook ni betul. Yasmin Sari kata orang atas bertanggungjawab membimbing orang bawah. Okey, ni pun satu benda lagi. Orang atas bertanggungjawab membimbing orang bawah. Anda kalau tengok agreement, Tuan Haji Raimi selalu cakap dekat dalam kelas, baca agreement ni, memang ada tulis kat situ. Sebagai sponsor, apa tanggungjawab anda? Tak kira lah sponsor kepada anak kita ke adik kita ke kan, apa tanggungjawab? Kita memang kena bimbing. Tapi kalau kita ni tak tahu apa-apa, apa nak dibimbing? Itu maksud Pak Hanggil tadi. So dia nak memenuhi, tak tahu apa-apa, kita itulah dia sediakan macam-macam dalam success system. Maknanya bila anda hadir, okay, dan anda repeat hadir, insya-Allah anda akan faham. Tak payah nak tengok buku dah lepas ni, tak payah nak rujuk page dah lepas ni. Anda boleh faham dan simply boleh cakap je, okey, kalau 300,000 kiri kanan, berapa dia punya skor, berapa pairing dia, berapa ringgit dia. Macam boleh keluar macam tu je lah, macam air je dari mulut anda semua. Dan Umi yakin insya-Allah 81 orang ni yang sedang live dengan kita ni dekat sini, ni yang kat page Bangi yang kita share tak tahu. InsyaAllah mudah faham. Part yang ketiga adalah kita nak lihat sedikit apakah cabaran dalam proses duplikasi ini. Sebab kita biasa dengar, ramai yang datang berjumpa dengan kami dan kita biasa dengar dalam kelas-kelas, soalan yang agak stereotype ditanya. Saya dah buat macam-macam, tapi masih belum pairing. Saya dah buat macam-macam, orang masih tak nak.
mengapakah ini berlaku? Ini adalah cabaran dalam duplikasi. Saya melihat ada dua faktor lah yang menyebabkan duplikasi ini sukar untuk berlaku. Yang pertama ialah kita duplicate tindakan orang yang berbeza impian dengan kita. Ingat impian ini adalah tindakan yang pertama membina keimpian. Impian ini adalah tindakan pertama untuk kita berjaya. Sebab dengan impian itu barulah dia datang dengan bina keazaman. Keazaman besarnya keazaman kita itu berdasarkan impian kita. Jadi kadang-kadang kita duplicate cara tindakan orang-orang yang dia tidak sama impian dengan kita. Impian yang of course berbeza lah kan. Impian orang berbeza. Wanita suri rumah, impian dia lain. Impian dia mungkin hanya sekadar nak bantu suami dia. Suami dia mungkin tak fikir bahawa satu hari nanti suami dia mungkin boleh berhenti kerja dengan dia, buat dengan dia. Itu impian seorang wanita, dia nak bantu suami dia saja, bantu sahaja. Wanita yang berkejaya lain pula impian dia. Dia rasa dia nak buat sesuatu yang boleh dia berhenti kerja tetapi pendapatan tetap ada. Impian dia kan. Lelaki pula lain pula impian daripada wanita. Lelaki macam saya yang dah bekerja berpuluh tahun, dapat income tertentu, rasa berada di dalam income trap, lain saya punya impian. Lelaki yang dah pencen macam Tuan Haji Rami, lain pula impian dia. Lelaki yang berkejaya, yang bekerja kerajaan, yang menjadi cikgu, yang bekerja swasta, lain pula impian dia. Jadi orang ni berbeza-beza. Jadi kita, apabila kita nak duplicate orang, nak duplicate tindakan orang, kita kena tengok siapa yang sesuai dengan kita, yang mempunyai impian yang lebih kurang sama dengan kita. Contohnya, anda seorang wanita yang berkejaya yang nak mempunyai impian mendapat pendapatan pasif dan duduk di rumah. Jadi anda akan nampak leader seperti Zata. Zata ada dalam ni, yang ini di belakang tabir. Anda akan dapat orang seperti Zata. Orang akan nampak orang seperti Yasmin Sari ada dalam ni. Orang-orang ini yang kita nak duplicate tindakan dia. Jadi sebab itu kita tak boleh nak confuse. Tuan apa ada baru je bila Tuan Kak sebut ada yang kata ada BP yang lebih nak santai-santai sebagai pengguna, bukan tetap setiap bulan dan lebih kepada bisnes aktif yang boleh dapat banyak income. Nampak tak? Berbeza-beza. Jadi apabila kita ini perkara yang unik lah dalam marketing. Cuma kadang-kadang kita ni lambat, orang kata evolusi pemikiran kita itu dia mengambil masa. Dan kita tidak sabar. Kadang-kadang kita sebagai consumer. Kita bermula dengan consumer. Dan kita enjoy pairing. Ingat di dalam Atomy sediakan dua laluan. Yang pertama, laluan untuk kita santai-santai. Mendapat general commission 44% tu lah. Banyak. Yang ni dia tak perlukan, dia bukan time bound. Anda tambah orang, consumer membeli di bawah, GPV akan accumulate tak kira masa, setahun, 2 tahun dia accumulate, akhirnya anda akan pairing. Akan tetapi ada lagi satu laluan dipanggil mastership. Mastership ini another 20% yang Atomy allocate kepada kita. Untuk mastership ini dia ada cabaran sebab mastership memerlukan kita mencapai target itu dalam satu cycle. Satu cycle ni pula hanya 15 hari. Justru tindakan kita itu mesti dibuat dalam cycle itu dalam masa 14 hari. Jadi dia ada some sense of urgency lah. Okey, apa panduan dalam kita berimpian? Pertama, kita kena tetapkan impian kita supaya kita boleh cari orang yang ada impian yang sama dengan kita. Selalu kami sebut, Tuan Haji Rami pun ada sebut sebelum ini, caranya ialah kita menggunakan SMART. SMART. Kita kena specific, kita kena measurable, impian kita measurable, yang boleh dicapai, yang relevan dengan orang lain punya KPI, dan dia time bound. Biasanya kita terperangkap dengan time bound ini. Yang ini saya nak sebutkan sedikit, dah lama saya tak sebutkan benda ini. Sebab dalam Atomy ini senang, kalau kita tanya orang lah, kita tanya siapa pun yang sedang berbisnes Atomy, impian dia adalah untuk menjadi Imperial Master. Senang ya, kita tanya orang, saya nak jadi Imperial Master, see you at the top. See you at the top, see you at the top. Okay.
top is Imperial Master. Persoalannya, kalau anda berjumpa dengan saya akan tanya bila? Bila? Sebab apabila kita meletakkan, contohnya saya nak jadi Imperial Master dalam 4 tahun. Okey, apa plan untuk kita capai Imperial Master dalam masa 4 tahun? Kena ada plan. Sebab akhirnya kalau kita tidak membuat plan yang menuju ke arah 4 tahun itu, kita hanya bercakap-cakap kosong sajalah. Jadi orang yang kita nak follow ialah orang yang dia tunjuk plan dia. Okey, URKN nak capai Star Master bulan November 2021. Where is your plan? Siapa yang mengikut, yang berada dengan kami tunjukkan plan. Secara visual supaya orang boleh nampak. Jadi, begitu juga dengan orang lain. Sekiranya dia mempunyai plan, mempunyai visi, maka dia kena tunjukkan plan supaya kita yakin dengan apa yang dia nak buat. Okay? Alright. Langkah pertama untuk kita berjaya di dalam Atomy adalah kita target nak jadi ASM lah. ASM. Okay? Jadi untuk mencapai ASM, Pak Anggir sebut kita perlukan 50 consumer di sebelah kiri, 50 consumer di sebelah kanan. Kena ada 100 lah. Tak ada 100 lah. Okay? Dalam setahun, okay, kalau kita tanya orang, bila nak jadi ASM? Tahun depan lah. Hujung tahun lah, 6 bulan lagi lah. Okay, senang kita nak gauge dia punya adakah dia bercakap kosong atau tidak. Okay? Sebagai leader kita kena tahu. Sebagai leader sebenarnya kita boleh nampak daripada pergerakan GPV. Okay. Dalam setahun ada 52 minggu sahaja. Dalam sebulan ada 4 minggu. Bermakna untuk mencapai 50 orang, untuk mendapat 50 orang consumer, kita perlukan, kalau seminggu kita dapatkan seorang consumer, kita perlukan setahun untuk mendapat sebelah kaki sahaja. Okay? Jadi untuk mendapat 100, kita perlu 2 orang dalam seminggu. Jadi tuan-tuan tengok orang ini, dia ada impian sebegini, kemudian kita pergi cek, ada tak consumer? Kita tanya dia, ada tak consumer bulan minggu ini? Tak ada. Dalam sebulan kita tanya, ada tak consumer di bawah anda, consumer baru? Tak ada. Okey, maknanya apa? Bermakna impian dia adalah impian kosong. Okey, kalau dia kata tak apalah, saya nak santai-santai saja, saya nak consumer seorang je sebulan. Okey, tuan-tuan kira. Kalau tuan-tuan perlukan 100 orang, 50 di kiri, 50 di kanan, dengan seorang saja sebulan, kena konsisten ya, sebulan seorang, berapa lama kita akan dapat jadi ASM? 8 tahun. Tak ada siapa yang dalam ni yang saya rasa nak jadi ASM dalam masa 8 tahun. Semua nak cepat. Akan tetapi inilah, bila kita nak impian kita besar, tindakan kita pun mesti besar. Umi ada nak tambah? Tu apa kita punya pendengar sedang buat calculation. Raja Yasmin. Saya memang fanatik dengan saya memang obses dengan matematik. Okey, saya faham. Ada orang kata, alah kita buat je lah kan. Rezeki tak salah alamat. Kan? Dia kata, kalau dah rezeki kita. Betul. Kita tak payah ceritalah. Orang kata rezeki Allah SWT memang luas, tapi kita cerita kapasiti kita sebagai manusia ni, tanggungjawab kita adalah berusaha kan, dan salah satu dia memang kita kena measure, tinggal lagi Allah nak bagi lebih cepat. Dan memang betul, anda percaya ataupun tidak, pergilah dengar success story orang lain. Orang yang bina impian, buat plan, biasanya mereka capai lebih awal. Ramai kita tengok leader-leader di Success Academy bagi tahu, saya nak capai Sharon Rose Master dalam masa berapa tahun, dia kata 3 tahun. Dia capai 2 tahun. Kan? Ada leader yang berkongsi, saya nak capai Sharon Rose Master dalam masa 5 tahun. Ada yang kongsikan sebab dia tahu, dia ukur, dia punya kapasiti, dia measure. Tapi kita kena percaya satu perkara, rezeki orang berusaha ni memang Tuhan dah janjikan. Kebanyakan mereka, bukan sedikit yang Umi dengar, mereka capai sebenarnya lebih awal. Sebab apa? Bila kita letak impian, kita sedang menolak diri kita. Kita sedang menolak tindakan kita. Apatah lagi bila kita dah tulis, apatah lagi bila kita dah sebut. Jadi alhamdulillah masa tu, masa satu perkongsian selepas Umi Sharon Rose Master, perkongsian tak silap Umi dalam Success Academy juga, memang Umi sebut, Umi nak capai insya-Allah Star Master bulan 11 supaya bulan 12 Umi boleh naik Success Academy. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang meletakkan satu tekanan yang positif
kepada diri kita ni untuk berjaya. Dan kita yakin bila kita letak satu tekanan positif, kita kena bertindak. Umi pula dapat orang macam Tuan KN semua nak kira, okey, berapa nak capai berapa konsumer perlu ada, apa aktiviti perlu buat. Itu cara yang orang kata buatlah apa saja yang menggerakkan tindakan kita. Maksudnya tadi menggerakkan tindakan nak capai Star Master. Buatlah apa cara sekalipun untuk menggerakkan tindakan at least 1 bulan 1 consumer. Macam Tuan KN sebut tadi. Kan? Jadi itu maksud duplicate yang dimaksudkan oleh kita punya founder. Maksudnya kalau dalam Atomy ni mungkin masa pilih benih tu proses kita mendaftar. Masa kita tanam benih tadi adalah proses kita pula menceritakan kepada orang lain bagaimana nak daftar orang. Jadi grow tak kita punya tu. Kemudian proses kita siram adalah proses kita masuk ODS. Kan? Kita masuk ODS, siram, tiap-tiap hari masuk Success Academy, maka berkembang lagi. Ajak lagi orang masuk ODS, ajak lagi orang masuk Success Academy, tumbuh pula lagi kita punya benih tadi kan. Lepas tu mula ada ranting. Sampailah kita ada pokok yang besar dan berbuah. Mungkin pada ketika itulah baru layak kita kata seorang Imperial Master. Ni ada Noratul Azimah kata nak cari 50 orang consumer kiri kanan merupakan cabaran besar bagi saya. Okey, memang. Combine satu lagi Tuan KN. Tadi ada Tuan Yusof. Tuan Yusof kata macam mana nak sedarkan BP walaupun kita keep sharing dalam small group. Lebih kuranglah tu kot soalan dia. Okey, memang proses ini dia bukan mudah, dia mengambil masa. Tetapi yang penting kita ada plan. Sebab bila kita lari daripada plan kita tidak tercapai dalam keadaan kita dah buat macam-macam usaha, dia memberikan kita ruang untuk buat postmortem. Untuk kita bedah siasat mengapa aktiviti yang kita lakukan ini tidak berjaya mencapai sasaran. Jadi kita jangan takut kita nak tunjuk plan kita kat orang sebab nanti orang cakap plan ada tapi tak berjaya, ya mereka gagal. Tengok fail buat pun fail, nampak. Kita bergagal, kita bukan bergagal, kita belum berjaya disebabkan kita plan ada, kita execution tak berapa betul. Jadi kita betulkan execution kita. Dan kita lebih baik daripada orang yang tak ada plan. Yang tak ada plan langsung, tiba-tiba nak berjaya, tak boleh. Dia mungkin berjaya tetapi berjaya dengan kebetulan. Tetapi kita berjaya dengan perancangan. Baik, saya nak sebutkan satu, kalau perasan lah tuan-tuan dengar perkongsian leader-leaders Chinese. Sebab ini dalam ni semua Malay kan. Rasanya lah. Leader-leader Chinese di dalam ODS. Angela kita ada. Ada Angela. Okey, biasa kita dengar mereka akan berkata, kalau kau dengarlah apa persesi yang leaders Chinese sebutkan, mereka akan sebut perkataan home party. Satu tindakan yang mereka buat yang sangat berkesan adalah home party. Apakah itu home party? Tindakan home party. Home party ini adalah kita bukan yang buat majlis dekat rumah, buat makan, panggil orang ramai-ramai, tak. Home party ini adalah basically dia term yang digunakan dalam network marketing ni, kita kumpul orang, 2-3 orang, kita tunjukkan produk, bagi orang pegang produk, bagi orang rasa produk, itulah home party. Dan kaedah ini disebabkan kita dalam rangkaian orang Melayu, kita bermula dalam pandemik. Jadi kita tak biasa dengan home party ni. Kita biasa dengan Zoom party. Bila Zoom party boleh tunjuk barang je lah, boleh cerita tentang barang tetapi tidak ada look and feel mengenai produk. Okay. Home party ini sangat efektif. Ini berdasarkan pengalaman kami dah turun merata-rata tempat. Kalau yang hadir itu 30 orang itu akan membeli produk. Akan megang produk, dia akan beli produk. Kalau ada 5 orang itulah akan beli produk. Okay. Berbanding kalau kita buat sharing kat Facebook, dia adalah bersifat random, dia bukan targeted. Jadi kita post kat Facebook, kita post dah macam mana pun, ada tak orang sign up? Sebab itu apabila kita berimpian, kita kena buat sedikit muhasabah lah. Adakah tindakan kita itu memberikan kesan? Adakah collection dia? Ada collection dia, tengok. Okey, kalau aku buat macam ni, dengan buat sharing kat Facebook, sepatutnya seorang dua akan PM aku untuk tanya tentang produk. Tetapi kalau anda post 10 post sehari, tak ada seorang pun yang like adalah orang-orang yang sama. Kalau post saya, Ustaz Kahar akan like.
Kan? Setakat ada dalam ni Setakat ada kena juga. Dia nak Ha. kena juga Ustaz Kak. Setakat lama tak berjumpa dengan Ustaz Kak. Awak orang yang sama akan like. Kadang-kadang Yasmin akan like. Dia adalah orang tertentu yang like. Jadi orang yang like ni orang yang dah berbisnes dengan kita. Jadi dia tidak memberikan apa-apa value. Memang sukalah orang ramai, likers ramai, komen ramai. Tapi akhirnya apa? Natijahnya tak ada. Consumer kita tak berkembang. Kemudian produk pun tidak terjual. Okay. Okay. Kita stop sekejap. Kita tengok sebelum saya masuk part yang keempat lah. Apa ni macam Tuan Yus Tuan ke Puan Yusof ni jangan risau. Jangan risau. Sebab tu katakanlah kan, saya baru masuk, saya suri rumah, tak tahu apa-apa dan sebagainya lah kan. Saya tak ada modal lagi lah. Kan, leader saya pun tak ke mana, leader saya, kita biasa dengar kan benda ni. Bila orang kata, Puan dah lama masuk, kenal siapa leader? Entahlah, saya tak tahu leader saya siapa. Leader saya pun dah tak ke mana. Ada leader saya dah terjun kapat, macam-macam. Ini semua yang kita dengar kan. Sebab tu, perkara tersebut, tidak dimasukkan sebagai salah satu proses duplikasi. Okay. Dr. Pak Anggil akan ajar kita masukkan dalam sistem kita adalah semua benda-benda yang sebenarnya semua kita boleh duplicate. Andai kata kita tak ada orang yang kita nak model lah. Andai kata kan, kita baru, kita pun tak apa kenal URKN ni tak siapa-siapa kan. Ataupun siapa-siapalah yang kita tak kenal. Dr. Pak Anggil kata, ambil je satu helai kertas. Ambil satu helai kertas, tulis dekat situ leader macam mana yang kita suka, ataupun kalaulah saya ni ada rangkaian, satu hari saya ada rangkaian, saya nak ada BP yang macam mana, tulis kat situ. Okey, mestilah kalau kita kan, kita nak kalau boleh BP kita tu di kiri kanan ada 5 orang kiri, 5 orang kanan cukup lah. Kalau boleh dia rajin buat sharing kan, pergi bawa produk, jumpa orang. Lepas tu pandai bercakap, okey rajin buat sharing, rajin guna produk. Dia ni memang auto consumer barang-barang rumah dia. Kan? Sebab Tuan KN pernah sebut barang-barang rumah kami ni dengan anak kami yang ramai ni, campur lagi anak buah yang dekat dengan 50 orang ni kan. Memang tiap-tiap bulan kami beli barang tak kurang daripada 300,000 PV. Kan? So kalau boleh kita nak macam tu kan. Kita nak senaraikan orang, okey kalau boleh kita nak consumer kita ni satu keluarga berbelanja banyak sangatlah 300 KPV kan. Satu keluarga belanja 100 KPV. Kalau boleh kita nak macam tu kan. Pak Anggil kata senaraikan semua. Okey, bila senaraikan semua, lepas titik yang terakhir tu cakap dengan diri kita. Kan? Kita tak ada orang macam tu, Kita lah orang yang mula-mula. Sebab tu Pak Anggil kata kita kena jadi good example dulu. It's okay. Puan Yus ke, Tuan Yus ke, it's okay. Buat masa ni mungkin di peringkat awal, kita adalah pengguna produk Atomy. Kan? Pengguna produk Atomy. Guna produk Atomy banyak-banyak kan. Memang kita fitrah. Kita balik kampung kan. Sebab bila kita guna, kita takkan boleh balik kampung kalau kita bawa ubat gigi yang sama, betul tak? Kita bawa bros gigi yang sama, betul tak? Siapa makan Nimohim? Siapa makan vitamin C? Ada tak dia tinggal, tak bawa balik kalau dia balik kampung? Tak. Kan kita akan bawa, sebab itu kita consume kan secara tak langsung. Family kita tengok apa tu, anak buah mula tanya apa tu kan, anak buah mula makan vitamin C yang kita bawa. Mak dia kata dia ni vitamin C yang lain beli tak nak makan, yang ni yang Mak Angah dia bawa balik, Pak Angah dia bawa balik nak makan kan. Nampak tak, mungkin kita di peringkat tu, di peringkat kita guna dulu, kita impresif dengan barang-barang. Sebab apa? At least semua bermula dengan kita. Semua bermula dengan best version of kita. Kan? Kulit kita sihat, badan kita sihat. Kalau kita tak mula, kita bukan salesman. Kalau kita tak sihat, nak jual, nak promote kat orang produk kesihatan, orang tak percaya, betul tak? Jadi sihatkan diri kita dulu, cantikkan kulit kita dulu kan. Lepas tu berjangkit dekat anak-anak. Mungkin kita di peringkat itu. Jangan risau kan. Sebab Atomy ni unlimited level. Kenapa tuan-tuan nak risau? Kalau dalam sistem lain, memang ada sistem pun, certain level je kita dapat. Kan? Okey, mungkin level ke-4, level ke-5 kita tak dapat dah. Dan buat macam mana, sistem dia memang begitu. Kan? Ada juga ada sampai level ke-7, kita tak dapat dah. Kan? Kena create pula orang baru, 7 level lagi. Create lagi orang baru, 7 level lagi. Setakat 7 saja.
kan. Tapi kita tak ada kerisauan tu dalam Atomy. Kan, mungkin kita di peringkat pengguna, it's okay asalkan tuan-tuan dan puan-puan ada impian, tuan-tuan boleh jadi good example. Good example dari segi apa? Bila terangkan produk sampai orang belilah. Kan, okey. Tak pun Umi, saya terang pasal puerty dekat Facebook, tak ada orang beli, try depan-depan. Umi tengok Tuan KN, dia cakap depan-depan dekat orang, ambil terus. Kan, ambil terus. Tuan KN tunjuk result dia punya kadar kolesterol menurun, just sharing. Saya makan ni, saya pun senaman, saya pun jaga makan. Dia pun rasa dia ada masalah yang sama, ambil terus. Kalau produk yang ada dekat tangan kita kan. So, jangan risau. Kita unlimited level. Kita kena jadi contoh yang terbaik, ikut sistem sukses sistem yang Atomy buat, and then teruskan je. Sebab Umi yakin dan percaya ada orang yang kita akan jumpa orang yang macam kita, yang buat Atomy for life. Kita akan jumpa orang yang buat Atomy yang ada impian macam kita. Kita akan jumpa. Jangan risau. Sampai ke satu tahap, Umi kadang-kadang, ya kita faham sebab keahlian kita 6 bulan tamat, merah kan. Keahlian kita setahun tamat. So, consumer kita tu makin berkurang, bertambah, berkurang. It's okay. Sebab kita unlimited level. Sampai ke satu tahap kita rasa mungkinlah yang ada impian tinggi macam kita ni belum daftar lagi. Okey, terbit macam tu dekat dalam minda kita, dalam hati kita mungkin. Mungkin orang yang begini belum berdaftar lagi. Supaya anda tak berhenti buat. Anda tak berhenti sharing. Kan? Jangan rasa putus asa bila dah sharing dekat sini, anda tak buat. Sebab mungkin bukan rezeki dia lagi. Bukan rezeki dia lagi. Tak apa, kita pergi. Along the way kita pergi lagi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan jumpa. Sebab Atomy ni satu orang kata satu company, produknya pun unik, produk kesihatan yang kita perlu. Jangan takut nak cerita pasal produk kesihatan kita sebab R&D ada. Siapa yang tengok ODS baru ni? ODS Bahasa Melayu baru ni? Tengok sendiri kita punya product manager. Kaden. Cerita pasal vitamin C kita kan. Bukanlah satu perkara yang susah sangat kita nak faham. Tak adalah sangat istilah-istilah saintifik yang kita nak kena hafal. Tak pun. Tapi atas kapasiti seorang pengguna, begitu sajalah cara nak terangkan. Kan? Tak perlu nak complicated sangat dengan istilah-istilah lain. Sebab produk kita sudah cukup R&D dia. Dan diterangkan kadar pengambilan dia. Kan? Dan diterangkan siapa yang boleh ambil. Luar daripada tu, perlukan kepakaran lain. Itu yang kita perlu praktis. Jangan sampai kita bukan siapa-siapa, kita takut nak menceritakan sendiri tentang produk tu. Sedangkan kita sendiri tak takut pun untuk konsum. At least sebagai seorang pengguna, saya makan vitamin C ni sebab saya tahu R&D dia kata vitamin C boleh convert lemak kepada tenaga. Vitamin C sangat crucial, dialah yang baiki tisu-tisu bila kita luka kat luar nampak, luka kat dalam tak nampak, macam tu. Kan? Vitamin C sebenarnya berapa kadar boleh ambil, dan jangan takut kalau ada setengah negara yang kata lebih daripada 2000 mg ada. Dia ada kajian dia ada R&D dia. Kan? Kita setakat kajian, setakat R&D kita follow pun dah cukup untuk keperluan dalam negara kita. So itu adalah proses-proses yang pada Umi kita kena buat. Baru kita boleh duplicate cara kita tu kepada siapa saja, tak kira siapa pun lah orang tu. Okey, kat mana tadi Tuan KN? Dia kata kalau cerita produk pastikan ada 1-2 spare yang belum buka. Betul ya Puan Zakia, pengalaman Umi dengan Tuan KN kan, bukan kata 1-2 sebenarnya kan. Kadang-kadang kena spare banyak. Especially contohlah bila Umi cerita pasal evening care faucet. Kenapa tuan-tuan dan perempuan ni Umi dalam ni pun ada Zata cuma tak nampak. Umi dengan Zata pun selalu cerita tau pasal evening care faucet ni. Kenapa kadang-kadang BP kita ada sampai yang tak nak guna dah evening care faucet ni. Bila Umi nampak kesan bila kita share online berbanding dengan kita share offline. Sebab bila Umi share offline step by step guna evening care faucet, tak ada orang ada masalah pun. Kan?
Tapi bila Umi notice, bila kita cerita secara online, orang guna mungkin tak cukup cara dia kan. Banyak masalah. So saya belajarlah kat situ. Kami belajarlah kat situ. Kami, Zata, Tuan KN belajar kat situ. Sebenarnya kita kena banyak pergi berjumpa sampai ke tahap produk kita boleh macam ni. Boleh macam ni, dipegang. Boleh dipegang dan sampai ke satu tahap produk kita boleh orang tengok tekstur ni. By the time dia tengok tekstur ni, mulut dia keluar liur dah. Kan? Dan masa itulah kita bagi rasa. Bagi rasa vitamin C, bagi rasa ni. Memang anda berterusan buat perkara ni, duplicate cara ni, insya-Allah akan ada pengguna. Sebab the moment produk kita sampai masuk dekat dalam badan kita, ada kesan. So kesan itulah sebenarnya dah tak kira dah harga barang, harga produk. Kan? Mula-mula orang tengok Himohim memang rasa mahal. 390 orang rasa mahal. Tapi the moment Atomy mula bertindak balas terhadap kesihatan diri dia, immune system dia, harga is just a number. So tuan-tuan dan puan kena jihad sikit lah dekat situ. Kita masih di tahap itu, masih di tahap kena kerja keras. Kerja keras kita bukanlah sampai kena pergi keluar peluh darah dan sebagainya. Kerja keras kita nak pastikan produk ni sampai ke tangan, sampai ke masuk ke dalam badan pengguna dan pengguna dapat faedah dia. Itulah kerja keras. Okey, dah 11-8 minit ya Umi. Okey, tu saya punya jam. Sila Tuan KN nak sambung lagi ke? Ada satu bahagian lagi, bahagian yang terakhir. Okay. 4 yang keempat ini, saya nak menjawab soalan yang seterusnya, iaitu bagaimanakah untuk kita memastikan duplikasi ini berlaku. Kita nak duplicate tindakan orang yang telah berjaya, dan bagaimana kita nak pastikan orang duplicate kita, orang duplikasikan kita. Kalau kita rasa kita dah buat benda yang betul, pastinya kita nak orang duplicate diri kita. Okey. Apa juga yang kita buat di dalam bisnes ini, objektifnya adalah kita nak ada consumer baru. Saya nak ulang balik. Atomy business is not a membership business. It is a consumption business. Adanya consumer baru, bukannya ramai yang mendaftar. Adanya consumer baru yang membeli produk-produk Atomy. Kalau kita berjaya mendapatkan consumer baru membeli pertama kali, itu dah satu kejayaan. Follow up kita berjaya. Akan tetapi tindakan kita tidak berhenti begitu sahaja. Kita kena terus tindakan yang seterusnya dipanggil follow through. Iaitu mereka yang telah membeli, pertama kali membeli, kita kena sentiasa follow up, follow through, educate, sehingga mereka membuat pembelian yang kedua dan seterusnya, repeat order, ulang pembelian berulang. Dan apabila mereka telah membuat pembelian berulang, kita kena follow through lagi, educate lagi supaya mereka membeli semua produk-produk yang belum dicuba lagi. Dan akhirnya mereka menjadi daripada consumer, membeli pertama kali menjadi product lover, daripada product lover menjadi auto consumer. Dan ketika itu, barulah proses duplikasi akan bermula dengan baik. Okay, right. Seperti yang katakan tadi, kita kena monitor keberkesanan tindakan kita itu. Indikator dia sangat mudah tuan-tuan sebenarnya. Kita boleh tengok dalam my office, my group purchase, kita tengok, orang ni membeli, betul ke? Orang ni membeli, aku tak kenal pun. Bermakna ada sedang duplikasi sedang berlaku dan network kita sedang berkembang. Akan tetapi sekiranya kita pergi tengok, hari ni tak ada, kosong GPV. Besok GPV kosong. Sebulan GPV kosong. Minggu depan naik balik. Rupanya kita sendiri yang membeli. Bermakna tindakan kita itu belum lagi berkesan. Kita sedang duplicate tetapi kita sebenarnya belum berjaya menduplikatkan tindakan orang lain dan kita belum berjaya menduplikatkan diri kita. Okey. Satu perkara yang saya nak sebut ialah saya agak risau melihat keadaan sekarang ini. Ketika masa PKP, kita semua memberikan alasan kita ni orang offline. Dia kata tak bolehlah buat online. Kami ni nak kena jumpa orang juga buat offline, baru kita boleh kembangkan kekayaan. Okeylah, kita tunggulah sehingga PKP tamat. Sekarang PKP dah tamat. Orang-orang yang disebutkan tadi, saya orang offline ni tak juga pergi buat offline. Masih lagi beronline. Jadi ini adalah sekadar alasan. Dan kita pun tak nak, sebenarnya sekarang ni
ramai sangat yang memberikan kata-kata motivasi saja di Facebook. Saya nampak kita dah jadi macam motivator dah. Semua orang nak berikan kata motivasi, nak cerita pasal sistem bisnes ini mudah. Bisnes ini mudah, tak perlu menjual, tak perlu simpan stok. Tetapi kita sendiri belum membuktikan yang bisnes itu mudah. Kita kena buktikan bahawa kita dah buat dan dia memang mudah. Itu belum berlaku. Okay. Alright, bagaimana kita nak pastikan kita kena pastikan tindakan kita itu berkesan, ada indikatornya, dan kita kena sentiasa tak berhenti lah. Buat dan kemudian measure. Kalau tak workable, kita guna cara yang lain. Bisnes ini dalam network marketing ni dia seperti belon. Dia seperti belon. Belon yang berisi angin. Kalau kita biarkan belon itu tak buat apa-apa, angin akan meresap keluar. Dia akan semakin mengecut. Tetapi kita nak pastikan belon itu dia sentiasa berada pada saiz yang sebenarnya, kita kena sentiasa pump. Kita tak boleh biarkan. Oh, hari ni sibuk, minggu ni sibuk, tak boleh nak tengok. Sistem pun kita tak buka, BP pun kita tak follow up, habis. Lama-lama dia akan menguncup. Okay. Alright. Saya nak tutup terus, Umi dah dekat pukul 11 ni, saya tutup tu. Saya nak share sedikit lah, saya dah setahun dengan dalam network marketing punya bisnes ni, saya nak share sikit lah. Saya berada dalam 3 industri sebelum ini, dan ini adalah industri yang keempat. Industri pertama saya dan yang ketiga saya adalah industri telekomunikasi. Apabila saya berada di dalam industri telekomunikasi, kita pekerja-pekerja di dalam industri komunikasi ini setuju bahawa untuk berjaya dalam industri ini, kita kena bekerja kuat, berdedikasi, berkorban masa dan tenaga untuk meningkat dalam karier ini. Itu telekomunikasi. Kemudian saya masuk pula industri banking and finance. Dekat 15 tahun saya berada dalam banking and finance. Pun sama, kita semua sepakat bahawa untuk kita berjaya di dalam industri ini, kita kena kerja kuat, berkorban masa dan tenaga, fokus untuk berjaya. Kemudian saya berada dalam industri IT. Pun sama, semua orang sepakat. Kita kena berjaya dalam industri ini, kita kena sentiasa belajar benda baru, IT industri ini sentiasa berevolusi, kita kena kerja kuat, fokus. Tetapi bila saya berada dalam direct selling ini, peliknya ialah ada orang berkata kita tak perlu bekerja kuat. Kita perlu santai-santai saja dan kita boleh berjaya satu hari nanti. Again, tuan-tuan boleh buat perkiraan yang seperti saya tunjukkan tadi. Adakah dengan santai itu kita boleh berjaya? Okay, saya serahkan kepada tuan-tuan untuk berfikir. Jadi sekadar itu daripada saya. Saya minta maaf kalau ada apa-apa terkasar bahasa, terpeli dan sebagainya. Saya rasa amat seronok untuk live balik dan insyaAllah kita akan kembalilah live selepas ini.